A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama' kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Shadaqallahul azim. Liqaulihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bu'istu liutami makarimal akhlaqi aw kama qala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurniaannya. Tak bertemu kita terima Allah malam ni yang dimuliakan untuk imam di bilik JK Masjid, tuan-tuan guru alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Semoga kita dalam salah satu daripada taman-taman syurga Allah, Raudhatun min Riyadil Jannah, iaitu menuntut ilmu, insya-Allah biiznillah. Jadi insya-Allah dalam kesempatan yang ada ini, maka kita cuba berkongsi suatu kisah ataupun suatu teladan yang ada dalam Al-Quranul Karim, yang mana hamba buat sikit ringkasan, iaitu peringkat-peringkat kehidupan manusia. Jadi kenapa hamba pilih manusia? Pertama sekali, manusia ni adalah khalifah. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya Allah telah berfirman kepada malaikat-malaikatnya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku nak jadikan khalifah atas muka bumi ini. Jadi apakah tugas khalifah atas muka bumi ini? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia itu kecuali untuk jadi hamba aku. Jadi persoalannya di sini, mula-mula siapa kita sebelum adanya kita? Jadi kalau tuan-tuan nak cari persoalan ini, tuan-tuan boleh dirujuk dalam surah Al-Insan. Jadi surah Al-Insan ni adalah surah yang mana diturunkan di Madinah, mempunyai 31 ayat. Jadi selain daripada nama Al-Insan ni, surah Al-Insan juga ada nama lain yang dikenali sebagai surah Ad-Dahri. Surah Ad-Dahri ini juga bermaksud masa yang lampau. Jadi manusia ni sebelum adanya kita, maka tak ada satu makhluk pun hak kenal kita. Buktinya tuan-tuan boleh rujuk dalam Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal atalal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Bukankah telah berlalu kepada manusia satu ketika dari masa yang beredar, masa yang panjang, sedang ia masih belum wujud lagi, dan tidak juga satu perkara yang disebut-sebut oleh makhluk-makhluk Allah pada waktu tersebut. Maka mengapa kaum musyrikin itu mengingkari akan hari akhirat? Jadi kalau orang tanya dengan kita, berapa lamakah umur alam semesta? Umur alam semesta berapa lama? Ada orang kaji, NASA mengkaji bahawa umur alam semesta ni lebih kurang 18 bilion tahun. Umur alam semesta dalam lingkungan 18 bilion tahun. Jadi kalau kita kaji-kaji semula, rupa-rupanya jawapan tersebut ada dalam Al-Quran sebenarnya. Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah As-Sajdah. Miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Satu hari akhirat bersamaan dengan 1000 tahun dunia. Dalam surah Al-Ma'arij pula Allah berfirman, satu hari akhirat bersamaan dengan 50,000 tahun dunia. Jadi cara kiraannya 365 hari kali 1000 kali 50,000. Itulah jawapan umur alam semesta kita. Jadi sebelum adanya kita ni orang tak kenal. Bunda cerita makhluk-makhluk lain tak kenal siapa itu manusia. Jadi bila adanya manusia ni, maka tujuan kenapa adanya manusia? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Jadi tujuan kita diciptakan atas dunia ni, tujuan dia ialah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nak cari hak mana lebih terbaik daripada kalangan kita. Jadi terbaik di sini ianya tidak diukur dengan wang ringgit. Ianya tidak diukur dengan harta. Ianya tidak diukur dengan umur yang panjang. Ia juga tidak diukur dengan umur yang pendek. Ianya diukur dari sudut amalan baik kita banyak mana, amalan buruk kita banyak mana. Jadi oleh itu Allah telah berfirman lagi dalam Al-Quran, dalam surah Al-Insan. Masa ni lah barulah kita kena khabar diri kita bahawa inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Jadi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ni, iaitu Allah nak cari siapakah lebih terbaik daripada kalangan kita ni, maka akan diciptakan dua panca indera yang mana tujuannya untuk mencari hidayah. Yang pertama iaitu pendengaran, sami'an, pendengaran. Jadi medium pertama untuk cari hidayah ialah melalui pendengaran. Medium kedua nak cari hidayah melalui penglihatan. Itu sebabnya Allah berfirman dalam surah Al-Insan, faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan kepada setiap manusia itu adanya pendengaran dan juga adanya penglihatan. Jadi kalau dua-dua ni manusia tak ada, maka dia tidak boleh ditaklifkan atasnya hukum. Sebab hidayah tak sapa ke dia sebenarnya. Orang buta, kalau kata orang buta, contoh orang buta tapi telinga dengar, maksudnya hidayah boleh sapa lagi ke dia. Orang pekak, walaupun dia pekak dan bisu, tapi hidayah boleh sampai ke dia melalui mata, penglihatan. Tapi bila dua-dua tak ada, maka ianya tidak boleh, maksudnya nak sampai hidayah tak sapa ke dia, maka orang ni terlepas daripada taklif, tanggungjawab atas dunia ni, yang mana tertanggungjawab atas dia tu sama ada dosa atau juga pahala. Jadi manusia ni dia ada 4 jenis kejadian. Yang pertama melalui tanpa adanya ayah dan juga ibu. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah hak yang baca tadi ni, iaitu kisah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Yang kedua pula boleh dikatakan tidak ada ayah dan juga ibu, iaitu pasangan Nabi Allah Adam alaihi salam, iaitu Siti Hawa alaiha salatu wassalam. Yang ketiga diciptakan tanpa adanya ayah, ada ibu melalui beranak, iaitu Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Hak yang tiga ni telah berlalu pada masa yang lampau. Jadi kalau kata lahir manusia dengan tanpa adanya ayah dan ibu, satu perkara yang mustahil sekarang ni, payah nak berlaku. Siapa yang kata lahir dengan tanpa adanya ayah, adanya ibu, hak tu pun dikira mustahil juga sangat zaman sekarang ni. Walaupun ada hukum fiqh yang membolehkan ataupun yang menetapkan bahawa ada juga perempuan yang boleh melahirkan anak tanpa adanya ayah. Ada juga skill, okey. Seterusnya, hak paling ramai sekarang ni, majoriti, ialah melalui persetubuhan antara perempuan dan juga lelaki. Hak ni dikenali sebagai hubungan seksual. Okey, kejadian manusia dia pada asasnya terdiri daripada tanah, min tin. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, bismillahirrahmanirrahim, qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ini kisah iblis dan juga Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Kamu jadikan aku daripada api, tapi kamu jadikan Adam daripada tanah. Ini secara asas dia. Tapi bagi kita, okey, Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-12, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu min sulalah. Sulalah ni ialah pati.
yang berasal daripada tanah. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, dan kami jadikan daripadanya pati itu setitis air benih pada penetapan yang kukuh itu di rahim. Okey. Kita ambil kisah hak manusia hak ramai sekarang ni. Yang pertama, min sulalah. Apakah maksud sulalah? Sulalah ini bermaksud pati kalau kita tengok dalam Al-Quran. Dalam ilmu sains dikenali sebagai sel. Hak paling kecil sekali tu. Dalam sel dia ada kromosom. Kromosom X dan juga Y, yang mana menetapkan jantina bayi lelaki ataupun jantina bayi perempuan. Jadi siapakah yang menetapkan antara suami ataupun isteri hak mana penentuan jantina itu berlaku? Penentuan jantina itu bermula daripada suami. Allah telah berfirman juga dalam Al-Quran, faja'ala minhu zawjaini dzakara wal unsa. Kami telah jadikan daripadanya lelaki itu. Okey. Kalau tuan-tuan mengaji nahu dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qiyamah kata silap ambo faja'ala minhu zawjain, dalam surah At-Tariq. Okey, dalam surah Al-Qiyamah kata silap ambo, dalam surah Al-Qiyamah nak ceritanya kepada kita, faja'ala minhu zawjaini dzakara wal unsa. Kami menciptakan manusia itu hak daripada air mani ni, minhu, hu ni, mim nun ha. Mim nun ha, yang hu tu kembali kepada lelaki. Dalam konteks orang Islam dipanggil suami. Minhu az-zawjaini, maksudnya hubungan seksual dia mesti berlaku dengan dua lain jantina. Dia tak boleh sama. Kalau sama tak jadi. Jadi az-zawjaini maksudnya berpasangan yang mana berlainan jenis. Kalau kata bumi, langit, tu pasangan dia. Kalau kata daratan, lautan, tu pasangan dia. Kalau jantan, tino, tu pasangan dia. Tapi kalau bagi lelaki, pasangan bagi lelaki ialah perempuan. Jadi rupa-rupanya setiap kejadian manusia, penentuan jantina manusia berasal daripada lelaki. Jadi lelaki dia akan memancutkan air mani dia ke dalam tubuh si isteri dia, maka jadilah dia sama ada bayi lelaki ataupun bayi perempuan. Hak ni bergantung kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Okey, selepas dijadikan manusia dalam perut ibu ni, okey, maka peringkat yang pertama setiap kita ni akan dijadikan daripada nutfah itu, iaitu alaqah. Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Al-Alaq. Al-Alaq ni benda hak dia tergantung. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Alaq-alaq ni hak tergantung. Jadi dalam ilmu sains, min nutfumma khalaqnan nutfata alaqah. Setiap air mani itu jika bercantum dengan pasangan dia, maka akan jadilah ianya alaqah. Alaqah ni ialah zygot. Masa bila umur dia ni? Umur dia antara lebih kurang 1 hingga 3 minggu. 1 hingga 3 minggu. Ni hak mula-mula yang manusia dalam perut ibu ni akan terjadi. Peringkat seterusnya, dia akan menjadi mudghah. Mudghah ni dia akan berlangsung pada umur 4 hingga 6 minggu. Jadi pada kebiasaannya si ibu ataupun si isteri ni akan disahkan mengandung pada antara mudghah tu sendiri, 4 hingga 6 minggu. Zygot dia tak berlaku lagi. Dia akan berlaku pada fasa dipanggil mudghah. Mudghah tu ialah embrio. Embrio ni maksudnya segumpal daging tu. Lepas tu peringkat yang seterusnya, Allah telah fakhalaqnal 'alaqata mudghah. Itu peringkat kedua. Fakhalaqnal mudghata izama. Kemudian kami jadikan daripada segumpal daging itu izama. Allah
tumbuhkan pula tulang belulang manusia. Jadi tulang belulang manusia ni dia akan berlaku pada minggu yang ke-5 hingga minggu yang ke-7. Lebih kurang 2 bulan dah. Okey. Seterusnya, fakasawnal izama lahma, kemudian kami baluti tulang itu dengan daging hok ali atas ni. Hak ni berlaku dalam tempoh 9 hingga 16 minggu. 16 minggu lebih kurang 4 bulan. Jadi 4 bulan ni kalau kata tak gugur lagi gak, memang insya-Allah boleh hidup. Kemudian summa ansha'na khalqan summa ansha'nahu khalqan akhar, kemudian kami ciptakan satu bentuk kejadian manusia yang lain pula. Okey, hak ni berlaku, hak ni dipanggil fasa peniupan roh yang berlaku pada minggu yang ke-15. Jadi pada fasa ini setiap baby hok ada dalam perut ibu ni akan ditulis sama ada rezeki dia, ajal dia, amalan dia, sama ada baik ataupun buruk. Okey. Jadi lagu mana Allah boleh tahu? Ajal kita bila, rezeki kita lagu mana, baik buruk amalan kita lagu mana? Tuan-tuan kena rujuk dalam Al-Asmaul Husna. Al-Asmaul Husna ada nama Allah yang mana berbunyi Al-Awwalu. Al-Awwalu ini ialah bermaksud yang maha awal. Dan ada juga nama Allah yang mana Al-Akhiru, yang maha akhir. Jadi kalau ada orang etis tanya, sebelum adanya Allah, siapa ada lagi? Sebab dia ambil atas sifat manusia, setiap manusia mesti ada hak awal lagi. Macam kita ada ayah, kita ada ibu. Ibu pula ada ayah dia, ada ibu. Jadi kalau nak tasir atas ilmu manusia macam gini, maka orang etis dia akan kata, siapakah sebelum Allah adanya Tuhan, ada hak lain. Situ duduk. Jadi kalau benda tu sebenarnya tak patut ditanya, tapi kalau ditanya kita kena jawab. Sebab nama Allah dia ada satu nama yang dikenali sebagai Al-Awwalu, iaitu yang maha awal. Dan yang kedua Al-Akhiru, yang maha akhir. Dan bila yang maha awal bermaksud Allah itu yang mencipta masa. Bila Allah mencipta masa, maka dia tidak tertakluk dengan masa. Hak tu sebabnya kalau tuan-tuan rujuk dalam surah Al-A'raf, surah Al-Mulk dan sebagainya, Allah menceritakan mengenai kisah hari akhirat. Benda tak berlaku tapi tu cerita dah. Contoh macam wanada ashabul a'raf, wanada ashabul jannah, wanada ashabun nar, telah menyeru penghuni neraka, telah menyeru penghuni al-a'raf, penghuni tembok, telah menyeru penghuni syurga. Lagu mana tu cerita benda tak berlaku lagi? Hak ni dipanggil sifat Allah, nama Allah yang bermaksud Al-Awwalu wal Akhiru. Tuhan tahu nasib kita, sama ada kita ni nasib buruk ke nasib baik ke. Cuma kita ni tidak boleh menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah bui satu lagi benda hak dalam hati kita dipanggil Al-Mailu, cenderung nak buat benda tu. Bila kita cenderung, maka kita tidak boleh mensabitkan Allah itu punca kita jadi, sama ada kita jadi orang jahat, masuk neraka dan sebagainya. Situ kena ingat baik-baik. Sebab hidup kita ni adalah ikhtiari, pilihan belaka. Kita nak pergi mana, kita nak pergi sini ke, kita nak pergi alik kiri ke, nak pergi alik kanan. Okey. Jadi setiap hak yang berlaku dalam perut ibu ni, rezeki, ajal, amalan, sama ada baik atau buruknya, ianya boleh berubah pada setiap malam 1 tahun, yang dikenali sebagai malam Lailatul Qadar sebenarnya. Sebab Al-Qadar ni ialah umpamanya macam kita dalam sistem ekonomi negara, hak dipanggil belanjawan negara tahun berikutnya. Jadi belanjawan negara tahun berikutnya akan dibentangkan pada bulan Oktober biasanya. Dan belanjawan Allah akan dibentangkan pada malam Lailatul Qadar. Sebab tu dipanggil Qadar. Qadar ni banyak mana kita dapat. Jadi kalau Qadar hak mana kita dapat, maka kalau kita buat wallet kan, dapatlah banyak je. Kalau buat sikit, dapatlah sikitnya.
Jadi kalau orang tanya bilakah malam Lailatul Qadar, ni pun kena mikir juga, sebab malam Lailatul Qadar hanya berlaku sekali je dalam dunia ni, kita berlaku 2 kali. Contoh kita ambil hak yang tarikh Islam kita. Tarikh Islam kita kemungkinan dengan Mekah dia berbeza sehari. Jadi contoh hari ni demo tu puasa dah. Kita kat Malaysia tak puasa lagi. Jadi kita hari pertama puasa, dia dah dua Ramadan dah puasa. Jadi bila 2 Ramadan puasa, kalau kita ikut hadis Nabi SAW, kita disuruh mencari malam Lailatul Qadar pada 10 malam akhir. 10 malam akhir, kalau 30 Ramadan, maka malam ke-21 dikira bermula malam pertama 10 malam akhir. Tapi kalau Ramadan tahun tersebut jatuh sebanyak 29 hari, maka 10 malam akhir jatuh pada malam 20. Jadi persoalannya sekarang, kita nak tahu Ramadan jatuh 29 ke 30, kita tak boleh tahu pada 1 Ramadan, kita akan tahu pada 29 Ramadan. Pertama. Yang kedua pula, Nabi suruh cari hak ganjil. Bila Nabi suruh cari hak ganjil, maka dekat Mekah malam kedua, malam genap, kita malam ganjil. Dia malam ganjil, kita malam genap. Jadi tak temu sama lah kita kalau gitu. Jadi takkan malaikat turun 2 kali, 1 hari pula. Hak tu sebabnya kalau malam Lailatul Qadar jangan main tembok, buat saja belaka. Tak kira sejak daripada buka puasa sampailah kita bersahur, jangan main tembok. Sebab kalau main tembok silap bulan tak kena. Hak yang kenanya hak bukan malam Lailatul Qadar pula. Sebab kena ingat baik, malaikat turun sekali je pada malam Lailatul Qadar. Jadi pada malam Lailatul Qadar ni lah akan berubah sikit kita punya nasib kita. Mungkin pada awal dalam perut ibu umur kita 60 tahun. Tapi dengan adanya malam Lailatul Qadar kita tambah sikit 2-3 tahun. Harap-harapnya umur yang kita gunakan tu adalah berbentuk kebaikan. Okey. Berapa lama dalam perut ibu, berapa lama kita dekat luar? Allah telah berfirman dalam surah Al-Ahqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamaluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hatta iza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shaliha tardahu wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dan kami wajibkan manusia untuk berbuat baik pada ibu bapa dia, yang mana ibunya telah mengandungnya dengan menanggung susah payah dan telah melahirkannya dengan menanggung kesusahan payah. Sedang tempoh mengandungnya berserta dengan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa 30 bulan. 30 bulan. Dalam surah Luqman, dalam surah Al-Baqarah, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma radha'ah. Jadi penyusuan bagi sempurnanya penyusuan ini selama 24 bulan. Jadi berapa lama baby yang mana boleh hidup dalam perut ibu ni bila keluar je hidup? Paling kurang 6 bulan. 30 tolak 24. Jadi 6 bulan. 6 bulan adalah tempoh minimum baby hok dalam perut ibu. Kalau keluar, insya-Allah dia boleh hidup. Sebab apa? Sebab dalil daripada 2 Al-Quran ini dalam surah Al-Ahqaf sebanyak 30 bulan. Dalam surah Al-Ahqaf ni Tuhan berfirman menanggung kesusahan dan juga menyusukan dia itu dalam tempoh 30 bulan. Dalam surah Al-Baqarah, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Sesungguhnya nak menyusukan baby ini dalam tempoh 2 tahun penuh. Jadi 2 tahun penuh 24 bulan. 30 tolak 24, jawapannya ialah 6 bulan. Jadi 6 bulan ialah tempoh minimum seseorang baby dalam perut ibu tu kalau insya-Allah boleh keluar, maka ianya dalam keadaan sehat walafiat dan juga bernyawa. Hal inilah dipanggil salah satu daripada i'jazul Quran. Seterusnya, jadi kita akan ada fasa selepas kelahiran. Jadi semua manusia akan berlaku benda gini. Hak yang umur panjang lah. Kalau pendek mungkin tak rasa.
Fasa yang pertama, kita akan bermain. Hak ni budak kecil. Fasa yang kedua dipanggil fasa lalai. Fasa yang ketiga iaitu bangga antara satu sama lain. Fasa yang keempat suka harta yang banyak dan juga anak-anak yang ramai. Ni 4 fasa. Buktinya tuan-tuan boleh cari dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wazinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Ini dalam surah Al-Hadid. Okey. Ketahuilah bahawasanya yang dikatakan kehidupan di dunia itu tidak lain hanyalah bawaan hidup yang berupa semata-mata permainan. Bilakah masa manusia itu bermain? Banyak bermain pada waktu kanak-kanak dia. Waktu kanak-kanak umur berapa? Satu start lahir hingga umur lebih kurang 7 hingga 10 tahun. Dalam Islam 1 hingga 7 tahun dikira laib sab'an, main anak-anak sehingga umur 7 tahun. Hak ni dikira hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila main banyak sangat, nak ceritanya kalau ikut hak yang sebenar, masa nilah kita nak berapak kita dengan anak kita. 1 hingga 7 tahun. Dalam Islam dia ajar apa? Umur 7 tahun ajar semaya, sebab nak masuk fasa yang kedua yang dipanggil fasa lalai. Bilakah fasa lalai? Dia start remaja. Lalai tu. Dia nak naik motor, dia nak isap rokok, dia nak berderak, dia nak merempit masa ni. Fasa lalai. Semua fasa hak dua ni, kita hak duduk masjid ni yang percaya semua dah lalui belakang dah. InsyaAllah boleh lepas. Alhamdulillah. So kita berjaya mari sini malam ni. Okey. Jadi fasa lalai ni kena imbang dengan hak yang Nabi ajar. Pertama sekali ajar semaya. Jadi pada umur 7 tahun ajar anak ni semaya. Pada umur 10 tahun kalau tak semaya juga hendaklah disebat. Hak yang Nabi suruh ajar ialah semaya. Tuan-tuan boleh rujuk dalam hadis Nabi SAW. As-salatu imaduddin, sesungguhnya sembahyang itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, barang siapa yang mendirikan sembahyang seolah-olah mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin, barang siapa yang tidak sembahyang maka seolah-olah meruntuhkan agama. Jadi itu sebabnya Nabi cukup tekan dalam bab sembahyang ni. Hak nombor 2, rukun Islam. Dalam rukun Islam ada 5. Pertama sekali syahadah, yang kedua sembahyang, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang kelima tunaikan haji ke Baitullah. Okey. Kita ambil dalam bab sembahyang ni, dia merangkumi ke semua rukun Islam ni. Hak tu sebabnya siapa tak sembahyang memang tidak mendirikan Islam tu sendiri. Yang pertama, tuan-tuan akan sembahyang yang mana tuan-tuan akan mengucap 2 kalimah syahadah pada tahiyat akhir. Hak ni dipanggil tajdid syahadah. Hak tu sebabnya dalam hadis Nabi SAW yang mana bermaksud aku terjumpa pada satu zaman akan datang hak mana pagi Islam, petang kafir, malam Islam, pagi kafir pula. Sebab apa? Sebab kita tak sembahyang. Okey? Jadi kalau kita sembahyang, kita membaharukan syahadah kita secara tidak langsung. Subuh membaharukan syahadah, zuhur membaharukan syahadah, asar membaharukan syahadah, maghrib memperbaharukan syahadah, dan juga isyak kita memperbaharukan syahadah. Dengan cara macam mana? Dengan cara kita bersolat, sama ada solat secara jemaah ataupun tidak, tuan-tuan akan mengucap 2 kalimah syahadah pada setiap kali tahiyat akhir. Yang kedua, tuan-tuan akan berpuasa dalam bulan Ramadan. Apakah maksud puasa? Puasa itu tidak boleh makan dan juga minum dan juga melakukan perkara bertanggal puasa min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Start daripada matahari naik hinggalah matahari terbenam. Dalam sembahyang pun tak boleh makan. Kalau makan batal sembahyang. Takbiratul ihram. Apakah maksud takbiratul ihram? Takbiratul ihram ialah takbir yang mengharapkan perbuatan-perbuatan asal manusia. Nak makan, minum, kecek tak boleh belaka tu. Kalau buat juga kan dikira membatalkan sembahyang. Bilakah masa boleh buat benda hak asal manusia ni? Selepas salam yang pertama. Salam tu selamat daripada hak yang perbuatan dipanggil perbuatan solat itu sendiri. Apa ini rukun fi'li. Okey.
Yang keseterusnya, dalam sembahyang ada juga zakat. Sebab zakat seperti secara bahasa dan juga istilah mensucikan harta. Sembahyang mensucikan jiwa. Hak tu sebabnya siapa yang sembahyang seolah-olah mendirikan rukun Islam yang keempat ni. Dalam rukun Islam ni ada menunaikan haji ke Baitullah. Tunaikan haji ke Baitullah kat mana? Kat Kaabah tu sendiri. Maka syarat sah semaya tersebut hendaklah yakin kita memfokuskan wajah kita kepada Kaabah. Hak tu sebabnya siapa yang semaya faman aqama faqad aqamaddin. Sesiapa yang semaya seolah-olah mendirikan agama, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang tidak mendirikan semaya seolah-olah meruntuhkan agama tersebut. Sebab dia tak semaya je, habis 5 je tak buat sebenarnya. Okey. Seterusnya, fasa hak yang lalai ni tuan-tuan kena banyak berkawan. Dia panggil la'ib sahib sab'an. Mula-mula la'ib addi. Zaman lalai ni kena banyak. Orang kata apa? Kena banyak wasiat kepada anak-anak kita. Kena banyakkan berwasiat, kena banyak main, kena banyak. Yalah maksudnya kita berkawan dengan dia biar dia jangan jauh dengan kita. Sama telah dengan musim-musim PKP ni yang mana anak-anak kita ni banyak terdedah dengan internet, pembelajaran online dan sebagainya. Masa ni tugas mak ayah diberat daripada skala sebenarnya. Sebab dia tidak ada kawan di luar, tapi dia ada masalah dalam rumah pula, iaitu hak ni panggil musuh, hak yang dipanggil musuh senyap ni, iaitu handphone dan sebagainya. Jadi masa lalai ni tuan-tuan kena, orang kata apa, kena banyak sahib sabar. Fasa yang ketiga, bangga antara satu sama lain. Bilakah ianya akan berlaku dalam kehidupan kita? Pertama sekali pada ketika anak nak mengambil periksa besar, SPM. SPM pada umur 17 tahun. Okey, jadi lulus masuk universiti. Jadi kenapa hamba kata bangga antara satu sama lain? Sebab kita berebut nak masuk EU. Dengan cara macam mana? Dengan cara mempamerkan kita punya result SPM kita tu sebenarnya. Bila dah habis belajar dan sebagainya, maka kita akan tafakhur lagi sekali. Bangga diri pula dengan cara nak mohon kerja. Tuan-tuan akan tunjukkan CJ tuan-tuan. Berapa? CGPA 4.0, 3.9 dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kita nak minta kerja. Masa ni semua fasa ni yang besar ada belakang. Tafakhur bainakum. Maksudnya kita akan berlomba-lomba untuk nak cari pekerjaan. Jadi setiap manusia yang akan lalu fasa ni. Fasa belajar SPM, habis U, fasa cari kerja pula. Kok mana kita akan cari? Ni dipanggil bangga dengan CJ yang kita ada. Tak percaya, cuba tengok anak-anak kita nanti lagu mana. Kita pun sendiri telah mengalami panggil fasa ataupun situasi ini. Fasa yang keempat yang manusia akan lalui, confirm akan lalui, iaitu tafahur bainakum wa takasurun fil amwal. Bangga dengan anak yang ramai, suka dengan harta yang banyak. Ni dipanggil satu fasa yang keempat yang mana kita akan lalui juga benda ni. Ni dipanggil fasa kehidupan manusia. Mula-mula masa kecil dia bermain, bila dah dewasa remaja dia akan lalai, bila dia sudah menginjak orang kata umur 20-an dan ke atas, dia akan bangga antara satu sama lain, nak dapat kerja, nak itu, nak ini, dengan tunjukkan CJ masing-masing. Yang fasa keempat, bila dah dapat kerja, nak kumpulkan harta dan juga nak menikah dan juga memperbanyakkan zuriat kita sendiri. Benda tu tak salah, sebab ianya dikira hukumnya harus. Kerana apa? Kerana Allah telah berfirman dalam surah Al-Imran, iaitu Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Nak ceritanya Allah ni ra'i kehendak manusia, dihiaskan, dijadikan indah kepada manusia, suka kepada benda-benda yang diingini oleh nafsu. Sebab manusia ni je specialnya, dia ada akal, ada roh, ada nafsu. Ini spesial manusia. Jadi manusia itu suka kepada nafsu. Yang pertama sekali, bagi orang jantan dia suka pada orang betina. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Allah tak halal, cuma Allah ra'i dengan cara kita kena menikah.
Hak ni dipanggil rule dalam Islam. Yang kedua, suka kepada anak yang ramai. Anak yang ramai berkualiti, bukannya ramai untuk kuantiti. Kalau ramai kuantiti 10 orang tak jadi apa pun tak ada juga. Hak yang naknya 10 orang ni semuanya berkualiti. Hak tu yang kita nak. Yang ketiga, harta benda yang bertimbun-timbun. Dia nak kepada benda-benda ni. Hak ni adalah sifat asas bagi seorang manusia. Tuan-tuan rujuk dalam kitab Riyadhus Shalihin, kalau manusia ni diberi dengan satu gunung mah, dia nak satu gunung mah lagi. Tu perangai manusia. Bila masa dia tak seh, bila mulut ni dimasuki oleh tanah. Maksud dimasuki oleh tanah ialah mati sebenarnya. Susah masalah. Yang ketiga, dia suka pada dia suka pada emas dan juga perak. Dia panggil perhiasan dunia ni emas dan juga perak. Nak kumpul tak salah. Yang salahnya ialah tidak mengeluarkan zakat. Hak tu yang salahnya. Kalau kata 100 riyal, zakatnya 2 riyal setengah sipir dia. Kalau kata 1000 riyal, 25 riyal. Kalau kata 10,000 riyal, 200 setengah. Kalau kata 100 ribu, 2,000 setengah. Kalau kata sejuta, 25,000. Nampak sikit je 25% ni kalau harta kita 100 riyal. Tapi kalau harta kita sejuta, 25,000 ni ketat tangan nak tubik ni. 25,000 nak tubik. Tu sebabnya zakat ni adalah suatu instrumen penting dalam sistem ekonomi kita sekarang. Dan juga suka kepada kuda peliharaan yang bertanda lagi terlatih. Orang zaman dulu kalau ada kuda ni orang kaya. Zaman sekarang mungkin kita boleh tafsirkan sebagai sebuah kereta mewah lah sebenarnya. Dan juga suka kepada binatang ternakan serta kebun-kebun tanaman. Ini sifat asas bagi seorang manusia. Semuanya itu adalah kesenangan hidup di dunia. Dan ingatlah, pada sisi Allah ada tempat kembali yang sebaik-baiknya, iaitu syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kena ingat bahawa yang disediakan oleh Allah ni semuanya bersifat hukumnya harus saja. Jadi atas kita nak cari lagu mana, atas kita lagu mana nak galau dan sebagainya, atas kita nak belanjakan lagu mana harta kita. Sebab kena ingat baik, harta ni dia ada 2 soalan. Hak lain soalan Tuhan tanya satu, umur lagu mana, masa lagu mana. Tapi dalam bab harta ni Tuhan tanya 2 kali. Dia panggil ada soalan A, ada soalan B. Min aina iktasabahu wa ila aina anfaqah. Mana kamu dapat, mana kamu belanja. Hak ni hak nanya nak jawab ni. Hak dapat satu hal, hak belanja satu hal. Kalau dapat halal, belanja halal okey. Kalau dapat halal, belanja haram, itu masalah. Dapat haram, belanja halal, masalah juga. Dapat haram, na'udzubillah, belanja haram pun dikira masalah juga. Itu sebabnya dalam bab harta Tuhan tanya 2. Pertama, min aina iktasabahu, mana kamu dapat, mana pula kamu belanjakan harta tersebut. Jadi kalau kita lihat dalam fasa kehidupan manusia ni, yang benda telah berlalu dikira suatu mimpi-mimpi. Orang panggil yang benda dah berlalu ni dipanggil al-ahlam, mimpi. Benda akan datang ni dikira satu kenyataan. Itu kita kena cari, okey. Jadi sebelum kita tutup kisah ni, hamba nak cerita satu kisah reunion. Reunion yang mana kita mungkin boleh berlaku juga dalam kehidupan kita ni. Reunion budak-budak sekolah. Hak mungkin akan berlaku pada umur 20 tahun. Masa ni anak-anak kita habis SPM belaka dah ni. Habis SPM belaka, maka buatlah reunion sekolah menengah masing-masing di hotel dan sebagainya. Pada umur 20, maka dia akan bertanya sama-sama kita ni. Soalannya akan tanya biasa, belajar kat mana sekarang ni? Pada umur 20 tahun. Okey, kita set jumpa semula pada umur 30 tahun pula. 10 tahun akan datang. Umur 30, jumpa semula ke hotel hak sama. Jadi soalan yang ketubik pula, kerja kat mana lah ni? Umur 30. Kita set semula pada umur 40 tahun. 10 tahun akan datang. Jadi masa 40 ni, dia akan tanya, berapa orang anak dah? 40. Setting lagi 10 tahun akan datang, umur 50. Lo ni guna kereta apa? Umur 50. Kalau hidup lagi lah. Umur 60. Setting semula 10 tahun, umur 50 ni 10 tahun kita jumpa kat hotel ni. InsyaAllah ada lagi hotel ni. Umur 60, pencen dah kau.
Dah retire dah kerja ke. Umur kita setting pada umur 70 pula. Masa umur 70 lain pula dia punya intonasi dia. Ada sakit apa sekarang ni? Kecil manis ke? Darah tinggi ke? Dan sebagainya. Pada umur 80. 80 dia buat reunion lagi. Masih hidup panjang lagi umur dia. Masih ada lagi. Pada umur 90, masa ni nyanyi dah. Awak siapa? Tak ingat dah siapa. Tosih berlaku macam gitulah kalau boleh ya. Jadi akhir kalam sebelum Ambo tutup kisah ni, kita kena ingat baik-baik bahawa kita ni semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap manusia yang bernyawa, pasti akan mati. Ini surah Ali Imran ayat yang ke-185. Dan bahawasanya hari kiamat kamu akan mendapat balasan masing-masing. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala, wa udkhilal jannah, dimasukkan pula ke dalam syurga, faqad faz, orang inilah baru dikira berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan ingatlah, dalam kehidupan dunia ni tiadalah kesedapan melainkan kesedapan yang menipu daya sahaja. Jadi hak yang kita hidup sejak dulu sampai ke ni, tujuannya ialah untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang banyak kalau guna kodai pun jadi masalah. Baik harta yang sikit kita manfaatkannya sebaiknya. Hak tu sebabnya dari sudut syurga, dari sudut pahala, hak amalan kita ni dia bukan dinilai melalui amount, bilangan. Contoh kalau kita kata buat banyak ni dapat banyak ni, dak. Hak yang Tuhan kiranya mana lebih berat? Kalau kata pahala kita berat daripada dosa, alhamdulillah. Tapi kalau dosa kita berat daripada pahala kita, tu dikira na'udzubillah. Segala yang baik daripada Allah, yang buruk kelemahan diri hamba sendiri, mohon ampun dan maaf jika terkasar bahasa. InsyaAllah jumpa lagi pada masa akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya hayyul qayyum ya rabba Musa wa Harun wa Ibrahim wa Isa wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akrimna bi ilmi wa suratihi bi warzuqna hikmata wa ma'rifata ilmi wa sabata zihni wal aqli wal ilmi wal hikmi bi haqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim.